Assalamualaikum. Nama saya Nazrul Azhar bin Abu Hassan daripada Fakulti Komunikasi Seni Visual dan Perkomputeran. So basically saya daripada Jabatan Seni Visual. Okay, more khusus kepada Diploma Teknologi Fotografi. Samping itu saya juga merupakan seorang jurulatih selaman, okay, ataupun scuba diving. Okay, saya mengajar under Diploma Teknologi Fotografi dan ISM Seni Fotografi Kreatif di bawah Jabatan Seni Visual FCBAC Unisel. Dan subjek yang saya ajar basically melibatkan apa yang kita dapat lihat sini lah, more to aktiviti selaman ataupun kita panggil scuba diving. Dalam proses pembelajaran, especially dalam diploma dan untuk sarjana degree, okay, bidang fotografi ni kita boleh relate dalam pelbagai jenis lah. So salah satunya kita lihat underwater photography. So untuk subjek underwater photography ni kita mengajar cara-cara untuk para pelajar dan didedahkan macam mana untuk mengambil gambar di dalam air. Okey, di samping diajar cara-cara technical untuk penggunaan kamera, penggunaan pencahayaan, lighting apa semua, kita juga ajar para pelajar kita, okey, berkaitan dengan aktiviti selaman lah. So daripada skill, okey, macam mana you perform skill untuk underwater, okey, dari segi equipment, dari segi safety, dan paling penting sekali kita terapkan nilai-nilai kecintaan pelajar tu kepada alam sekitar. Okey, macam mana you nak menghargai alam sekitar, macam mana you nak make sure alam sekitar kita tu dalam keadaan yang bersih dan elok lah. Tentang fotografi, okey, seperti yang kita ketahui lah, fotografi ni boleh dibahagikan kepada beberapa cabang utama. Okey, kita ada contohnya macam fine art, okey, advertising ataupun periklanan, kita ada photojournalism, and kita ada fashion photography. Okey, so salah satu cabang-cabang tu, okey, kita boleh relatekan dengan underwater photography. So di mana kalau kita lihat, okey, underwater photography ni satu bidang yang jarang diceburi. Okey, dan semakin kalau kita dapat lihat perkembangan dia, especially dekat sini lah, dekat Malaysia, okey, dia semakin mendapat banyak permintaan. Dan di sini macam Unisel kita menawarkan aktiviti ataupun subjek underwater photography, di mana dia juga merupakan satu niche ataupun satu kelebihan, okey, berbanding dengan universiti-universiti lain lah. So pelajar-pelajar akan diajar macam mana cara untuk kendalikan kamera underwater, okey, dari segi penggunaan cahaya, dari segi penggunaan peralatan dan sebagainya. Dan perlu diingat bila kita bercakap pasal underwater photography, okey, underwater photography dia adalah berlainan dengan bidang-bidang fotografi lain. Sebabnya nombor satu, dia melibatkan skill, maksudnya kemahiran mengambil gambar dalam air. Okey, kemahiran dari segi pencahayaan. Sebab pencahayaan di dalam air adalah berbeza kalau kita lihat dengan pencahayaan di darat lah. Okey, so dari segi technicality dia adalah berbeza. So pelajar-pelajar itu akan didedahkan cara-cara bagaimana nak mengambil gambar dasar laut. Okey, kalau kita lihat selain daripada aktiviti mengambil gambar, okey, Jabatan Seni Visual ataupun saya sendiri cuba mendedahkan tentang nilai-nilai kesedaran di dalam pelajar tu. Dia bukan sekadar mengambil gambar, tapi kita dedahkan nilai-nilai macam mana kita nak menghayati, mencintai alam sekitar. Okey, bila contohnya kalau kita ada aktiviti dekat laut, okay, pelajar-pelajar ni kita akan dedahkan dan dibawa ke pulau ataupun di mana-mana tempat yang sesuai untuk mengambil gambar dasar laut. Kita akan titik beratkan
macam mana kita panggil dia satu program beach cleaning ataupun beach clean up. Okey, di samping mengambil gambar, kita juga dedahkan pelajar bagaimana kita nak mengambil inisiatif membersihkan pantai, okey, membersihkan dasar laut, lebih kepada mencintai alam sekitar lah. Okey, it's about macam kita give back to nature. Okey, bukan sekadar mengambil gambar, tapi kita preserve, kita jaga. Sebab itu basically satu bentuk ataupun satu tindakan yang kita buat, yang kita dapat buat untuk generasi akan datang lah. Okay, so just imagine kalau kita tak jaga alam sekitar, jaga keadaan aquatic life dalam laut, so next maybe 5-10 years, so keadaan dah tak sama. Okay, so di samping kita mengambil gambar, kita menjaga alam sekitar, kita preserve. Okay, salah satu aktiviti yang kita terapkan ataupun yang pernah kita jalankan bersama-sama pelajar UNICEF ataupun secara khusus ni pelajar-pelajar program diploma dan degree fotografi, di mana kita mengajar cara penanaman tukun. Ini cara penanaman tukun, di mana pelajar-pelajar ni berkesempatan mempelajari proses daripada zero sampai ke proses akhir bagaimana kita menanam tukun. Okey, dalam erti kata lain, kita melahirkan satu generasi yang kita panggil sebagai citizen scientist. Okey, maknanya secara tak langsung hasil pada gambar-gambar yang student-student atau pelajar-pelajar tadi, okey, boleh digunakan sebagai satu rujukan, satu reference, okey, untuk didokumentationkan sebagai salah satu bentuk research yang boleh diguna pakai oleh individu-individu lah, ataupun saintis-saintis yang luar. So di samping penanaman tukun, kita juga mendedahkan pelajar satu teknik yang kita panggil FAD, Fish Accreditation Device, di mana selain tempat penanaman tukun, ia juga menjadi satu tempat pembiakan ikan-ikan. Okey, ataupun temporary rumah dia lah, kita senang kita cakap kan. Fish Accreditation Device, di mana prosesnya sebagai satu tempat sementara ataupun nursery untuk tukun-tukun dan seterusnya untuk ikan-ikan kat situ lah. Dan di mana kita tengok hasilnya, sebab program ni dah dijalankan dah 2-3 tahun sebelum, dan kita dapat tengok hasilnya sekarang, di mana kawasan yang kita tanam tukun tu ataupun proses FAD tu, kita dapat lihat pertumbuhan batu-batu karang dan penambahan dari segi aquatic life, ikan, coral apa semua. So kita boleh nampak pertumbuhan tu dari segi sudut positif lah. So mungkin dalam 3-4 tahun lagi, di mana kalau kita lihat, mungkin dia akan jadi satu bentuk satu kawasan di mana sesuai untuk kita jalankan research, jalankan aktiviti menangkap gambar. Okey, di mana di samping menangkap gambar, macam saya cakap tadi, kita preserve ataupun kita jaga kawasan tu supaya dia lebih berkembang dari segi coral, dari segi ikan dia, aquatic life dia. Okey, saya akan explain a little bit pasal equipment, dari segi equipment scuba diving. Okey, so apa yang awak dapat lihat sini, apa yang kita dapat lihat sini, jaket ni lebih dikenali sebagai BCD ataupun buoyancy control device. So function dia actually untuk memudahkan you float and dapatkan neutral buoyancy underwater. Alright, so you lihat ada button-button dekat sini kita tengok function dia. Alright, so basically BCD ni you boleh masukkan angin. So maksudnya air from the tank ni dia akan masuk ke dalam BCD, so dia akan kembung macam ni. So ini memudahkan you untuk float. Okay, so once you ready untuk descend, okay, kita just press this button. Okay,
and you akan slowly descend underwater. Alright, so this is what we call BCD. So apa lagi? Okay, regulator. So regulator dia datang dengan dua jenis. Okay, ni primary regulator and another one, this is what we call alternate exhaust. Okay, so bila kita di dalam air, okay, kegunaan regulator ni adalah untuk memudahkan you bernafas. So how you breathe underwater is similar macam mana you breathe kat surface. Alright, so you akan inhale, exhale slowly using regulator. So alternate exhaust ataupun nama glamour dia octopus. Okay, ini kita pakai for emergency ataupun kita boleh pakai ni as a device untuk share air dengan buddy you. Okay, remember diving you mesti dive with buddy, bukan secara berseorangan. So dari segi safety is better dive with your buddy ataupun dengan dua orang diver lah. So in case you out of air ataupun low on air, so you can share air dengan buddy you dengan menggunakan alternate exhaust ni lah. Alright, so the rest, this is what we call mask, scuba mask. Okay, so scuba mask dia ada banyak, depend on the brand and design. So this one I pakai Poseidon, so using a yellow color. Okay, sebagai supaya memudah nampak dalam air. Right. So another one, this is what we call fin. Okay, fin dia ada two type of fin, open heel. So this is what open heel, so you can adjust untuk keselesaan you, and satu lagi full foot fin. Okay. Okay, ini kita panggil dia SPG, submersible pressure gauge, di mana you boleh check kedalaman you dan berapa amount air yang you pakai. So bila kita tengok ni dia ada 2 meter sini. So bahagian bawah is dia menunjukkan amount of air yang you pakai. Okay, so when you reach 50 below, so maksudnya it's time you to go up. So atas ni kedalaman, berapa dalam yang you turun. Okay, dia start, can check lah, if you go to like 5 meter, 10 meter, so dia akan indicate kat sini 5 meter, 10 meter, so you akan tahu berapa kedalaman you. Okay, dan lastly, okay, scuba tank. Okay, so if you interested going for dive course apa semua, so basically this is the first thing you need to know lah. Okay, tank. So amount tank yang you akan dapat normally 200 bar. So maksudnya amount air yang you akan dapat full tank normally is 200 bar. So every air yang you breathing in dalam tank ni. So sebelum proses merakam gambar ni, selalunya para pelajar kita akan datang dengan satu bentuk penyelidikan lah, iaitu research, what types of pictures yang dia orang nak produce. Okay, dia orang akan pelajar-pelajar kita akan buat research pasal contoh-contoh gambar, sketches. Okay, so maksudnya merangka satu jadual ataupun perancangan sebelum kita start merakam gambar di dalam air lah, dalam laut. So selepas proses-proses ni, okay, macam saya cakap tadi, sebagai seorang pelajar fotografi, iaitu yang kita menitik beratkan elemen-elemen dan prinsipal dalam fotografi tu. So di mana kalau kita tengok dalam gambar ni, kita menerapkan nilai-nilai composition, nilai-nilai warna, nilai cahaya, okay, white balance. So hasil-hasil daripada penggunaan elemen-elemen ni, so ini contoh-contoh hasil karya daripada pelajar-pelajar kita lah, iaitu program Diploma Teknologi Fotografi dan ISM Fotografi. So bila kita tengok gambar-gambar ni kan, karya-karya ni, okay, kita dapat lihat dari segi macam mana pelajar-pelajar kita, okay, menggunakan elemen-elemen dalam fotografi, iaitu dari segi composition, dari segi macam mana permainan dengan warna, dari segi pencahayaan, okay, dari segi perspektif, okay, balance dan semua. So kebanyakan gambar-gambar yang contoh gambar ni, okay, hasil-hasil gambar dalam laut. Okay, kita tengok banyak-banyak
contoh-contoh aquatic highlight dalam ni kita tengok ada yang gambar-gambar bercirikan macam kehidupan seperti ikan, seperti coral, coral, soft coral, hard coral. Selain daripada gambar-gambar aquatic highlight, pelajar-pelajar kita juga diberi pilihan untuk merakam gambar-gambar seperti underwater fashion photography. So seperti yang tepat lihat, ada a few example, contoh di mana gambar-gambar ni dirakamkan di dua lokasi yang berbeza lah. Satu di Pusat Akuatik Darul Ehsan Shah Alam, dan satu lagi di Pulau Perhentian. So perbezaan di sini kita lihat dari segi keadaan air, dari segi bentuk muka bumi. So di mana dia lebih mudah kita merakam gambar fashion tu di kolam renang berbanding dekat dengan di pulau lah, sebabkan faktor-faktor tadi lah, faktor-faktor bumi, muka bumi, faktor air, faktor cuaca. So untuk maklumat lanjut dan sekiranya anda berminat dengan program ni, yang boleh layari website Unicell, www.unicell.edu.my, dan Instagram fcvet_unicell, dan IG D76 Phototech. So anda boleh melayari dan menikmati hasil-hasil karya pelajar. Seterusnya dapat mengikuti perkembangan dunia fotografi di Unicell.